Assalamualaikum dan hai, anda bersama dengan saya Fahim Zahar untuk video ulasan di Amans, yang mana hari ini saya akan ulaskan sebuah komputer riba daripada platform Intel Evo, iaitu HP Spectre X360. Baiklah, Intel Evo adalah satu platform generasi baru untuk komputer riba rekaan nipis. Boleh dikatakan adalah satu platform generasi baru untuk Ultrabook. Untuk HP X360 ini, ia dijana dengan chip Intel Core i7 generasi ke-11 ataupun Tiger Lake, dan juga dikuasakan dengan grafik Intel Xe, mempunyai memori 16GB RAM, storan dalaman sehingga 1TB, dan juga bateri 60W power. Untuk skrin, sebabkan ia adalah X360, ia boleh dilipat dan diterbalikkan kepada belakang untuk menjadikan tablet, mod untuk pembentangan dan sebagainya. Dan ia juga adalah skrin sesentuh bersaiz 13.3 inci dengan resolusi Full HD dengan nisbah 16:9. Baiklah, komputer riba HP Spectre X360 ni adalah antara komputer riba Windows tanpa kad grafik macam Nvidia ke AMD Radeon yang paling berkuasa yang pernah saya gunakan sepanjang pengalaman saya menggunakan komputer riba. Saya tidak sangka komputer riba ni mempunyai prestasi yang sangat mengejutkan. Bukan itu saja, bateri juga adalah sangat tahan lama. Baiklah, mari saya ceritakan mengenai prestasi komputer riba ini terlebih dahulu, kerana ini adalah kekuatan kepada komputer riba ini. Dalam ujian penggunaan saya banyak menggunakan pelbagai jenis pelayar web seperti Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox dan membuka pelbagai tab. Komputer riba ini dengan 16GB RAM sahaja dan tanpa kad grafik dan sebagainya mampu mengendalikan kesemua tab ini tanpa sebarang masalah dan tanpa lengah masa. Saya juga turut menguji dengan menggunakan Microsoft Edge, Mozilla Firefox dengan beberapa tab dan juga membuka Photoshop, Adobe Premiere Pro dan juga Adobe After Effects, dan komputer riba ini langsung tidak lengah masa. Satu je masalah yang saya temui pada komputer riba ini adalah ia memanas, tetapi memanas pun adalah bahagian atas papan kekunci sahaja, dan di bahagian bawahnya apabila anda menaip ataupun meletakkan tapak tangan anda tidak akan rasa panas. Kemudian dalam ujian menyunting video pula, saya letak video 4K 1 minit untuk uji semata-mata. Ia boleh render sekitar 1 minit sahaja dan kadang-kadang lebih pantas jika tiada apa-apa perisian lain yang sedang berjalan ataupun sedang dibuka. Seperti yang saya katakan tadi, walaupun ada banyak aplikasi dibuka dan berjalan dan sedang digunakan, komputer riba ini tiada masalah untuk mengendalikannya dan anda akan mempunyai pengalaman yang sangat memuaskan. Ada sesetengah masa saya mengalami masalah lengah masa, tapi lengah masanya bukan menjegalkan dan hanya seketika sahaja. Baiklah, saya akan beralih kepada bahagian skrin pula. Skrin 13.3 inci pada hemat saya untuk komputer riba ini adalah cukup memadai dengan rekaan bezel yang agak nipis pada 3 sisi, iaitu atas, kiri dan kanan, dengan bahagian bawah yang sedikit tebal untuk logo HP. Tapi skrinnya adalah skrin sesentuh yang mana saya kurang gunakannya, tetapi ia adalah satu fungsi yang memanfaatkan disebabkan komputer riba ini juga agak ringan. Saya boleh terbalikkannya dan menggunakan mod tablet untuk menonton video dan sebagainya. Kebanyakan kerja saya adalah menggunakan papan kekunci, jadi saya tidak perlu menggunakan skrin sesentuh. Tapi walaupun di Full HD, warna skrinnya adalah sangat cantik. Jadi apabila anda melakukan syutingan video, syutingan gambar ataupun men-stream video di YouTube dan Netflix ataupun sebagainya, ia akan memberikan pengalaman menonton yang cukup baik dan memuaskan untuk diri anda. Untuk pembesar suara, seperti biasa komputer riba HP akan menggunakan Bang & Olufsen, dan ia adalah pembesar suara stereo yang mana dua pembesar suara diletakkan di bahagian bawah komputer riba. Tetapi usah risau, walaupun ia berada di bahagian bawah, ia tidak kedap kerana rekaan komputer riba ni yang sangat elegan dan unik, yang mana ia masih boleh lagi memancar audio ke sisi kerana ia berkatakan dengan rekaan yang angular ataupun rekaan yang bersegi, yang mana kekisi pembesar suara tidak tertutup sepenuhnya. Baiklah, walaupun audionya sedap, satu saja masalah yang saya temui, ia tidak cukup kuat. Walaupun saya telah tetapkan arah suara pada 100%, pelbagai laman web ataupun aplikasi dari Windows seperti Netflix, laman web YouTube, arah suara masih tidak cukup memuaskan dan akan rasa tidak cukup kuat. Baiklah, mari kita beralih kepada bahagian papan kekunci. Papan kekunci HP Spectre X360 ini adalah sangat-sangat selesa, sangat memuaskan dan
boleh menat dengan pantas dengan sangat mudah. Saya jarang memuji papan kekunci komputer riba kerana saya telah biasa menggunakan papan kekunci luaran. Tapi papan kekunci pada HP Spectre X360 ni mempunyai satu tindak balas ataupun maklum balas yang cukup baik, dan ia mempunyai satu perasaan menekan seakan papan kekunci mekanikal. Walaupun ia bukan papan kekunci bersaiz penuh, dan apabila anda menat macam jari saya yang besar ni, jari kelingking saya akan kerap tertekan kekunci-kekunci yang saya tidak ingini. Tapi itu tidak menjadi masalah kerana apabila kekunci itu tidak sengaja ditekan, ia tidak begitu menjengkelkan kerana saya terlampau gemar dengan papan kekunci ini dan saya rasa bersyukur dan sangat berpuas hati. Saya dah cakap pasal prestasi, skrin, audio, papan kekunci. Mari kita lihat pada bahagian bateri pula. Bateri komputer riba ni hanyalah 60 watt per hour, yang mana HP mengiklankan baterinya boleh bertahan lebih pada 9 jam untuk pengajasan penuh ataupun sekitar 4 jam untuk pengajasan sekitar setengah jam. Dan saya boleh mengesahkan dakwaan HP ni adalah benar kerana sepanjang beberapa minggu saya menggunakan komputer riba ni, saya langsung tak ada masalah bateri. Jika saya charge pada awal pagi, ia boleh bertahan sehingga waktu malam sekitar pukul 8 ataupun pukul 9 baru ia habis. Dan ini adalah satu perkara yang memuaskan untuk sebuah komputer riba nipis seperti ini mempunyai ketahanan bateri sepanjang hari. Itu adalah sangat memuaskan. Untuk sistem pengecasan, HP menggunakan pengecas USB-C 65W. Jadi ia boleh mengecas dengan cukup pantas. Bercakap mengenai USB-C, komputer riba ini turut menyokong tanda bot 4 yang mana anda boleh melakukan pemindahan fail dengan pantas ataupun boleh menggunakan kabel USB-C sahaja untuk disambungkan kepada monitor ataupun lain-lain. Saya tertinggal satu tadi, iaitu pad sesentuh. Pad sesentuh pada komputer riba ni agak kecil dan nipis, ia tidak lebar ataupun luas, sebaliknya ia memanjang. Jadi disebabkan tangan saya yang besar, ia kurang responsif dan saya juga adalah seorang yang jenis cepat berpeluh. Jadi pad sentuhnya tidak responsif seperti kebanyakan komputer riba lain, dan disebabkan itu saya lebih gemar menggunakan tertikus. Bukan itu saja, perkara yang sama juga saya jumpa pada bahagian pengimbas cap jari komputer riba ni, yang mana ia menggunakan permukaan yang lebih kurang sama, jadi ia tidak begitu sensitif dan responsif seperti pad sentuh tadi. Jadi saya perlu menggunakan jari saya ni banyak kali, lap tanpa henti, dan akhirnya terpaksa memasukkan kata laluan seperti biasa. Akhir sekali dalam video ni adalah mengenai rekaan. HP Spectre daripada dulu lagi terkenal dengan rekaan yang sangat unik. Tak silap saya sekitar 2 hingga 3 tahun lepas, HP mula menggunakan rekaan bersegi ataupun orang kata diamond cut design, yang mana butang kuasa dan juga port USB-C berada di bucu komputer riba ini. Dan kemudian jika komputer riba ini ditutup, keseluruhannya nampak sedikit luar biasa. Kebiasaannya komputer riba akan berbentuk seperti ini, segi 4. Tapi ini di bucunya adalah seakan seperti anda potong dengan gunting kecil untuk dapatkan satu rekaan yang aneh ini. Tapi syukurkan itu, dengan rekaan seperti ini, ia boleh memberikan satu komputer riba yang sangat-sangat nipis dan rasa premium dan juga berlainan jika dibandingkan dengan komputer riba lain. Untuk port sambungan, di bahagian bucu ini adalah USB-C, ada satu lagi USB-C, micro SD dan satu butang untuk mematikan kamera. Dia bukan tutup kamera seperti kebanyakan komputer riba lain, malah ia terus matikan perkakasan kamera itu sendiri. Kemudian ini adalah butang kuasa, ada port bicu audio dan USB-A, yang mana ia menggunakan satu penutup seperti ini untuk menjadikan rekaannya lebih nipis. Kemudian yang saya tidak gemar dengan komputer riba ini adalah ia tidak boleh dibuka dengan satu tangan dan ia akan terpelanting sedikit. Perkara ini mungkin tidak dihiraukan oleh orang ramai, tapi pada hemat saya untuk komputer riba yang mahal, ciri-ciri kecil seperti ini sepatutnya disertakan. Baiklah, adakah komputer riba ini berbaloi untuk dimiliki? Harga jualannya adalah bermula sekitar lebih daripada RM5,000 dan mencapai sehingga lebih RM7,000 dengan pilihan memori pada 8GB hingga 16GB, storan dalaman mencapai 1TB. Harganya adalah agak mahal jika dibandingkan dengan pelbagai jenama-jenama lain dengan spesifikasi yang lebih kurang sama. Tapi anda perlu ingat, kelebihan HP ni adalah lebih kepada rekaan. Jika anda inginkan rekaan yang nipis, platform Intel Evo yang boleh saya katakan antara yang terbaik, premium, ini adalah untuk anda. Tapi jika anda rasakan anda ingin gunakan dalam jangka masa yang panjang, pada hemat saya lebih baik anda cari saja MacBook M1, iaitu MacBook Air, yang harga pun bermula sekitar RM5,000 sahaja. HP Spectre X360 ni boleh dikatakan seakan Apple jugalah, yang mana untuk golongan-golongan elit seperti yang mementingkan rupa, rekaan ataupun pandangan daripada orang lain. Jadi itu saja daripada saya, Fahim Zahab. Jumpa lagi dalam video Amans akan datang. Assalamualaikum.